Tadi saya sebut sebab baca artikel saya. Hari ini ada peringkat kebangsaan ni mesyuarat pasal vaksin. Semua orang bagi pendapat vaksin ni haram, halal, macam mana kan? Yang pertamanya ialah ini ialah perkara yang mendukakan kita dan memalukan kita orang Islam, yang kita mampu dalam banyak keadaan komplain produk orang. Patutnya kita tak komplain, kita yang will it, kita yang buat. Ada orang Islam cuba buat, tapi tidak semampu negara-negara besar yang mendahului industri perubatan ini. Vaksin ke apa saja yang ada, mereka mendahuluinya. Lalu mereka buat, bila mereka buat, mereka akan buat mengikut apa yang mereka buat lah, apa yang mereka mahu lah. Itu satu. Kalau kita buat, mungkin kita akan ikut resipi kita dan cara kita. Tapi oleh kerana kita sentiasa menjadi pengguna, kita tidak menjadi pengeluar, demikianlah nasib kita. Demikianlah nasib kita. Yang kedua, fiqh Islam ini dalam keadaan yang mana kita demikian, kita patut meluaskan fiqh itu. Sekarang ni semua orang kena pakai macam ni, tutup muka ni. Kita tak tahulah sampai bila. Sebahagian orang kata COVID ni konspirasi, bukan pandemik, apa? Plandemic. Ini adalah satu perancangan WHO dunia untuk menipu kita. Tak tahulah. Tapi yang kita tengok, hak mati memang ada lah, walaupun tak kira banyak lah, jumlah tu boleh dibincangkan. Yang sakit pun ada. Yang tutup saya bukan negara kita saja, negara barat pun tutup juga kan. Cuma adakah ada exaggeration, maksudnya angka tu dibesarkan ataupun bahaya tapi taklah sebahaya yang kita rasa, ataupun tah manusia bertambah, immunity dia bertambah naik, itu boleh dibincangkan. Tapi dia bahaya, dia mengancam, menggugat bukan ekonomi kita saja. Trump yang tolak pun dia pun kena. Bila datang vaksin, orang timbul, vaksin ni halal ke haram? Sebab apa? Sebab nak tahu bahan dia. Pertama kita kena tahu vaksin ni bukan dia nak makan. Dia adalah bahan yang nak guna, ialah nak diguna di tubuh kita. Dan untuk buat vaksin ni, apa-apa saja vaksin, dia memerlukan satu proses yang mengubah satu bahan ke tahap demi tahap, tahap demi tahap, yang dia namakan dengan, dalam biasa kita sebut sebagai pengubahan kimia ataupun chemical transformation. Dia berubah daripada satu peringkat ke satu peringkat. Di dalam agama kita ada bab berhubung dengan bahan-bahan yang berubah daripada satu peringkat ke satu peringkat. Pada satu peringkat dia hukum lain, di peringkat lain dia hukum lain. Paling mudah saya nak buat contoh kat tuan-tuan dulu pada arak dan cuka. Arak hukum dia apa? Haram. Tapi bila arak tu dah lama, kemudian dia bertukar menjadi cuka, cuka hukum apa? Halal. Nabi kata, ni'mal idamul khal. Nabi tanya ada makan apa? Tak ada apa. Dia kata khal ada, cuka ada. Nabi makan. Sebaik-baik hidangan cuka. Bukanlah maksudnya Nabi kata yang ni ada, yang ni lah. Maksudnya Nabi makan cuka. Tak ada lah kata oleh kerana cuka ni hari tu dia jadi arak, sekarang dia cuka, aku tak mau kerana asal dia hari tu arak. Tak, dia sudah berubah sifatnya. Antara benda yang berubah sifat yang ada dalam hadis lagi apa dia? Misk. Apa dia? Kasturi. Kasturi itu daripada apa?
Ambil daripada mana? Kijang. Asalnya daripada darah kijang tu. Lama duk bergantung kijang tu, dia bertukar, lama-lama jadi wangi. Dia ambil buat kasturi. Darah asalnya najis, tapi dah berubah jadi kasturi, boleh digunakan. Nabi kata atyabut tib, sebaik-baik haruman. Baja najis, tuang kat pokok pisang. Pokok pisang pun basah elok je sedut baja tu. Suburlah pokok pisang tu. Lepas tu mai kawan kita tebang pokok pisang tu, ambil umbut buat gulai. Kita tak mau makan. Ni asalnya umbut najis. Buah pisang tak mau. Dia membesar dengan najis. Najis tak? Najis tak? Siapa? Dia telah transform. Dia telah berubah daripada najis kepada baja tu serap, dah jadi naik jadi pokok pisang. Dia telah berubah sifatnya. Apa lagi benda yang berubah? Banyak lagi lah. Bangkai binatang tu lama dah hancur, lebur, jadi tanah kembali. Tak ada dah bau bangkai apa, campur dengan tanah, debu. Kita pun tak boleh nak beza lah mana tanah mana bangkai. Kita tayamum dengan debu tu. Sah atau tak? Sah. Kerana dia telah berubah. Sifat asalnya telah hilang. Sama lah kalau nak kira. Ni air najis ni banyak ni, dia naik wak ke atas, jadi apa? Jadi awan, jadi hujan. Lepas tu timpa kita tak habislah baju ku kena najis. Sebab aku pergi kawasan tu banyak loji najis. Najis tak? Dah. Dia dah berubah. Bahan yang telah berubah dari sifat asalnya tidak dikira dengan hukum yang asal, dikira dengan hukum yang baru. Hukum yang baru. Sebab tu, maka dengan itu bahan-bahan yang dibuat ni, vaksin semua ni, walaupun mungkin daripada apa-apa macam-macam, tapi tadi saya tanya bahagian Kementerian Kesihatan tu yang dia daripada Putrajaya yang bagi taklimat vaksin COVID ni, dia kata tak kebanyakan bukan bahan haiwan. Tapi tak apalah, kalaupun andainya ada bahan yang najis, dia telah berubah, dah jadi yang last tu bukan dah. Tak ada lagi sifat yang sebelum. Dikira bahan yang akhir. Dia panggil produk akhir dia apa? Pendapat ini ialah pendapat dalam mazhab Hanafi, disokong oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Abu Bakar, Ibn Al-Arabi, disokong oleh pada Sadiq Hasan Khan, disokong oleh ramai tokoh-tokoh ilmuwan. Apa-apa bahan yang berubah, ubah. Sebab itu di fatwa Eropah dia beza sikit dengan kita lah. Bab ni dia panggil apa? Bab berubah ni saya sebut panggil apa? Istihalah. Berubah. Dia bertukar. Dia ada satu panggil istihlak, satu istihalah. Istihlak ni benda, kata air kolah banyak, jatuh 3-4 titik arak. Arak tu tak beri kesan tu pada kolah tu, tak menjadi masalah. Macam najis yang masuk dalam air yang banyak, yang tidak mengubah sifat yang banyak itu, tak menjadi masalah. Bahan-bahan yang dimasukkan yang haram, yang masuk dalam satu produk yang besar, yang tak mengubah produk itu, dia sama dengan hukum ini. Bahan-bahan yang dahulunya lain, kemudian berubah jadi benda lain,
bahan aditif macam kita tengok yang EE tu. Ini dibincangkan dalam fatwa Eropah. Para ulama di dalam Majlis Fatwa Eropah, Dr. Qaradawi ada situ, Dr. Syekh bin Bayyah ada situ, Al-Qaradaghi ada situ, ramai ada situlah, kemudian Abdul Sattar Abdul Ghudah. Mereka memutuskan semua bahan-bahan tambahan ni yang walaupun berasal daripada unsur yang haram, tapi kalau telah mengalami satu proses perubahan sehingga berbeza dah dengan tabiat, dengan sifatnya yang asal, dihukum boleh. Satu. So itulah pendapat saya bagi tadi pun, saya rasa ramai pun setuju pendapat tu. Asalnya benda ni kalau dah berubah boleh. Cumanya kalau ada hak satu ni memang daripada bahan asal lagi halal, yang ni yang ada daripada bahan asal ni haram tapi dah berubah dah sifat dia, dah jadi bahan lain dah, kita utamakanlah yang halal daripada awal ni. Tapi dalam keadaan dunia sekarang dan keadaan kita pun tak buat, duk tunggu dia ni memerlukan, kita gunakanlah keluasan fiqh ini untuk membolehkan orang dapat perawatan. Tak payahlah duk bawa fiqh yang ini berhati-hati. Nak berhati-hati, awak berhati-hati sendiri, tak payah ambil. Tapi negara yang menguruskan rakyat yang berjuta-juta, yang membabitkan dana yang banyak, mesti mengambil taisir fiqh yang lebih mudah. Lepas tu kalau mai satu orang tu orang nak cucuk dia vaksin, dia seorang tak mau, tak apa saya. Dia tak mau, dia punya hal, tapi dengan syarat dia jangan bagi berjangkit dengan orang lain pula. Dia jangan bagi. Kalau dia tak mau, lepas tak apa, saya tak apa, tak payah cucuk saya nak pergi duduk satu pulau, saya beli saya seorang duduk situ. Ada apa? Pergi. Tapi masalah bila tak mau duk pergi balik bersembang kat kampung, main masjid, main apa, orang lain pakai kena, tak boleh lah. Dengan itu, ini fiqh. Dalam soal ibadat kita strict dengan Allah Ta'ala. Dalam soal urusan kehidupan, agama ada keluasan dia untuk membolehkan manusia terus hidup dengan keadaan-keadaannya. Cumanya bila cop halal, tadi saya sebut dah, dia kata kalau macam tu tak memenuhi standard halal Malaysia. Standard halal satu hal, itu cop. Tak semesti yang ada cop halal itu, yang tak ada cop halal itu tak halal. Kedai Mak Minah tepi jalan, kita tanya Mak Minah, ada cop jakim tak? Tak ada lah. Oi, Mak Minah tak tahu cop jakim apa, dia kata duk goreng ayam daripada dulu 20 tahun lah. Siapa tak pernah duk tanya, mai tanya. Halal lah kedai Mak Minah tu. Halal, cop jakim tak ada. Cop jakim ni untuk urusan standard. Dia nak pergi bubuh, nak pasti kalau hotel tu dia syaratkan syarat. Hak mana sebab tu saya kata cop yang mereka bagi halal tu kita yakin halal lah. Tapi yang mereka tak bagi halal tu belum tentu haram. Tapi bila you nak pohon cop, syarikat, pihak yang nak menguruskan, termasuk Ustaz Afiq kita ni semua ni, dia nak kena tengok benda tu bagi elok pun tidak orang boleh tipu dekat tengah jalan. Jadi dia nak kena ada satu kaedah. Itu soal pengurusan, bukan soal halal haram, soal memperolehi cop yang boleh digunakan oleh perdagangan, perniagaan dan seumpama.